Presiden Syria Bashar al-Assad mendapat sambutan hangat semasa hadir di sidang kemuncak Arab pada Jumaat. Beliau mendapat pelukan daripada Putera Mahkota Arab Saudi pada mesyuarat pemimpin itu yang sebelum ini telah menjauhinya selama bertahun-tahun. Keputusan negara-negara Arab menjemput Assad dalam peralihan dasar itu turut ditentang oleh Amerika Syarikat dan kuasa barat lain. Putera Mahkota Arab Saudi Muhammad Salman berjabat tangan dengan Assad ketika sidang kemuncak berlangsung di Jeddah. Ini membuka halaman baru mengenai pemusuhan terhadap seorang pemimpin yang mendapat sokongan daripada Iran dan Rusia untuk mengalahkan musuhnya dalam perang saudara Syria. Sidang kemuncak itu mempamerkan usaha Arab untuk menguasai pentas global dengan kehadiran Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky dan Putera Mahkota Muhammad. Ia menyatakan semula kesediaan Riyadh untuk menjadi pengantara dalam perang dengan Rusia. Kuasa minyak Arab Saudi telah menerajui diplomatik di dunia Arab pada tahun lalu mewujudkan semula hubungan dengan Iran, mengalu-alukan Syria kembali ke pangkuan dan menjadi pengantara dalam konflik Sudan. Putera Mahkota Muhammad berkata beliau berharap Syria kembali ke Liga Arab membawa kepada penghujung krisisnya 12 tahun selepas negara-negara Arab menggantung Syria ketika ia mengalami perang saudara yang telah membunuh lebih 350,000 orang. Washington telah membantah sebarang langkah ke arah normalisasi dengan Assad dengan berkata mesti ada kemajuan terlebih dahulu ke arah penyelesaian politik kepada konflik itu. Bekas Perdana Menteri Pakistan Imran Khan menolak kebenaran polis untuk menggeledah rumahnya di Lahore untuk mencari suspek yang terlibat dalam serangan ke atas bangunan negeri dan tentera. Selain itu, beliau menetapkan syaratnya sendiri untuk sebarang operasi sedemikian. Antara lain, Imran Khan menafikan melindungi sesiapa yang terlibat dalam keganasan. Tegasnya pencarian hanya boleh dilakukan oleh panel yang ditubuhkan oleh Mahkamah Tinggi dengan kehadiran anggota membentuk kerajaan dan partinya serta seorang pegawai wanita mengiringi mereka. Beliau menzahirkan kebimbangan terhadap polis tanpa pengawasan dan boleh menanam senjata. Sementara itu, Menteri Penerangan Wilayah Punjab Amir Mir berkata polis hanya akan memulakan pencarian selepas bersetuju dengan syarat Imran Khan. Kemelut itu adalah yang terbaru dalam perebutan kuasa antara Imran Khan, bekas bintang kriket berusia 70 tahun dan tentera yang telah meningkatkan ketidakstabilan politik di negara Asia Selatan dengan 220 juta orang rakyat itu. Pakistan juga menghadapi krisis ekonomi terburuk dalam beberapa dekad dengan pembiayaan kritikal dana kewangan antarabangsa IMF diperlukan untuk mengelakkan krisis imbangan pembayaran tertunda selama berbulan-bulan. Rumah Imran Khan terletak di kawasan kejiranan Taman Zaman di Lahore dan menjadi lokasi pertempuran sengit pada bulan Mac antara penyokongnya dan polis yang cuba menangkap Khan kerana tidak hadir ke mahkamah. Beliau akhirnya ditangkap pada 9 Mei atas tuduhan rasuah yang dinafikannya dan dibebaskan dengan ikat jamin. Penahanannya mencetus gelombang keganasan oleh penyokong yang menyerang bangunan kerajaan, harta awam dan tentera. Seramai 145 orang terbunuh susulan taufan Mocha yang melanda Myanmar minggu ini, lapor media tempatan negara itu. Bagaimanapun, Kumpulan Hak Asasi Manusia Myanmar memaklumkan angka sebenar korban akibat taufan Mocha melebihi 400 orang dan ramai lagi masih hilang. Rakhine merupakan negeri paling teruk terjejas akibat ribut berkelajuan 210 km sejam itu sehingga mengakibatkan kemusnahan rumah, menara komunikasi dan infrastruktur. Junta Myanmar dalam satu kenyataan berkata sehingga 18 Mei, seramai 145 orang telah ditemui mati termasuk 91 di kamp pelarian. Beberapa penduduk berkata lebih 400 orang telah terbunuh dan ramai lagi hilang sambil menambah bahawa mereka yang terselamat sedang bergelut dengan kekurangan makanan dan bekalan perubatan. Rakhine mempunyai populasi Muslim Rohingya kira-kira 600,000 orang iaitu minoriti yang dianiaya kerana enggan diiktiraf kewarganegaraan oleh kerajaan Myanmar yang majoritinya beragama Buddha. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB dan Badan Bukan Kerajaan NGO lain berkata usaha bantuan terhenti kerana mereka menunggu kebenaran daripada junta untuk menempatkan kaki tangan, bekalan makanan, air dan perubatan yang sangat diperlukan ke wilayah yang terjejas. Kira-kira 400,000 orang telah dipindahkan di Myanmar dan Bangladesh sebelum taufan itu mendarat. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB menyatakan kebimbangan dengan perkembangan di mana kira-kira 1 bilion manusia di 43 negara berisiko dijangkiti taun. Pengurus insiden PBB untuk Tindak Balas Taun Global, Henry Gray berkata, walaupun wabak tersebut boleh dihentikan, dunia berdepan isu kekurangan sumber yang sangat kritikal.
Agensi Kesihatan PBB itu berkata kira-kira 640 juta dolar Amerika diperlukan untuk memerangi penyakit berjangkit berkenaan. Pada masa sama, semakin banyak tempoh diperlukan untuk mengatasinya dan keadaan akan menjadi lebih buruk. Selain itu, Greer berkata kempen vaksinasi juga terjejas teruk disebabkan akses dan kemiskinan. Setakat tahun ini, sejumlah 24 negara melaporkan penularan wabak taun berbanding 15 pada pertengahan Mei tahun lalu. Negara-negara yang biasanya tidak terjejas oleh kolera kini mengalaminya dan kadar kematian kes jauh melebihi kadar biasa 1 dalam 100. Gray menyatakan peningkatan penyakit itu disebabkan kemiskinan, konflik dan perubahan iklim serta perpindahan penduduk yang menyumbang kepada faktor pencetusnya. Ujar beliau, dengan pertambahan bilangan negara yang terjejas akibat taun, sumber yang ada untuk pencegahan dan tindak balas makin tipis. Katanya sebagai contoh, vaksin taun oral yang diperlukan lebih 18 juta dos untuk tahun ini, tapi yang diperoleh hanya 8 juta dan justru itu kempen pencegahan dihentikan. Gray berkata daripada 2 dos penuh hanya 1 yang dikeluarkan kepada penerima. Taun atau kolera menular daripada bakteria yang biasanya disebarkan melalui makanan atau air yang tercemar. Ia mengakibatkan cerit-birit dan muntah dan boleh membahayakan kanak-kanak kecil. Syarikat teknologi yang berpangkalan di Amerika Syarikat, Meta, akan memulakan satu lagi pusingan pemecatan minggu depan selepas penamatan perkhidmatan dalam beberapa bulan kebelakangan ini. Agensi berita Sputnik yang memetik laporan Vox menyebut gelombang ketiga akan berlaku minggu depan. Perkara itu diumumkan Presiden Meta Hal Ehwal Global, Nick Clegg, dalam mesyuarat agung syarikat pada Jumaat. Pada mesyuarat itu katanya pemecatan akan diteruskan sama seperti semasa April di mana 4,000 pekerja ditamatkan perkhidmatan. Pada Mac, Ketua Meta Mark Zuckerberg mengumumkan penamatan perkhidmatan dijangka pada akhir April dan Mei. Kata Zuckerberg, Meta dijangka mengurangkan saiz pasukannya kira-kira 10,000 orang selain menutup 5,000 jawatan yang tidak diisi. Penamatan perkhidmatan itu adalah sebahagian daripada tahun kecekapan Meta yang diumumkan Zuckerberg. Inisiatif itu bertujuan untuk meningkatkan prestasi kewangan bagi melaksanakan visi jangka panjang syarikat. Produk Meta termasuk platform media sosial Facebook dan Instagram serta aplikasi pemesejan WhatsApp. Sekian berita awani, saya Hafizul Rosdia. Assalamualaikum dan salam hormat. Apa kesannya jika cadangan ini diterima pakai oleh pihak kerajaan? 60 tahun tu masih lagi relevan dan masih tidak. Ada isu-isu yang perlu dibincangkan. Memang disengajakan dengan alasan-alasan yang tidak munasabah. Satu perencanaan usaha ada dalam kerangka mereka itu. Ya. Bagaimana kita melihat dalam konteks undang-undang? Lembaga pengampunan sentiasa wujud. Agenda Awani setiap hari di Astro Awani dan Astro Go. Family Feud! Raja Azura! Raja lawak Max! Siap dipantas. Bila dengar jawapan macam ni, bengong asal. Siapa betul? Puan, buat tak tahu. Nak pergi solat. Memang kecoh habis. Family Feud Malaysia, Isnin dan Selasa 11 malam di Astro Ria dan Astro Go. Sarawak masih lagi menunggu keputusan Kementerian Dalam Negeri untuk memberi kelonggaran kepada anak angkat di negeri itu untuk mendaftar kewarganegaraan. Sabah secara rasmi memperoleh 25% equity dalam Petronas Chemicals Fertilizer Sabah Sdn Bhd ECF SSE. Suntikan dana 1.89 bilion ringgit merupakan langkah intervensi Kerajaan Sarawak dalam proses pembinaan serta pemasangan 7,000 menara telekomunikasi. Asia tumpuan utama dunia. Dengan ekonomi yang semakin rancak, pembangunan lestari dan tenaga boleh diperbarui, apakah pula impak kecerdasan buatan AI dalam perkembangan teknologi dan masa depan pekerjaan? Kami mendalami setiap berita dan cerita. Saksikan diskusi, dialog dan laporan khas di Agenda Awani Asia bersama koresponden khas kami setiap Sabtu 9 malam di semua platform Astro Awani.
memang suka sama Aina. Strange View di box Astro baru. Sejak pandangan pertama saya sudah jatuh cinta dengan Aina. Aina itu bukan jodohmu, Vi. Ya Allah, jika memang Aina bukan jodohku. Ya Allah, berikan jalan terbaik menurutmu untukku, ya Allah. Naik taraf ke box Astro baru dan nikmati view premium secara percuma dengan kami. Kerajaan perlu segera melakukan reformasi untuk mengelakkan kerajaan sedia ada tumbang. Situation is still pretty much status quo. KWSP memaklumkan ia sentiasa mengekalkan kecairan yang mencukupi. Tiada peniaga yang menaikkan harga barangan kawalan. Barang-barang kawalan. Tak ada peniaga yang berani menaikkan. Sepatutnya gunakan ringgit Malaysia dan mata wang negara terbabit. Boleh gunakan ringgit dan kewangan negeri masing-masing. Hai, salam sejahtera. Selamat pagi kepada anda di luar sana. Anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya Jijah Ahmad dan juga Afizia Azaman. Pastinya pada jam ini kita nak bawakan banyak berita-berita di ashowawani.com. Pastinya berita-berita terkini yang mungkin anda terlepas pandang. Kami nak bawakan beberapa berita juga yang baru kami terima. Tapi dengan itu